Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dihormati oleh Allah sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesihatan untuk sama-sama kita meneruskan pembelajaran kita dalam suasana PKP ini. Dan insya-Allah pada pagi yang mulia ini kita akan menyambung perbincangan kita dalam pelajaran akidah tahun 5. Jadi insya-Allah marilah sama-sama para pelajar untuk merujuk atau membuka pelajaran akidah buku Kapa, pelajaran akidah buku teks Kapa tahun 5. Dan insya-Allah kita akan menyambung perbincangan kita tentang sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bincang terdahulu daripada ini tentang dalil yang Allah Ta'ala kemukakan di atas sifat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dikatakan iradah itu serta hukum untuk beriman dengan sifat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung pada muka surat 9. Para pelajar boleh membuka buku akidah tahun 5 pada muka surat 9, iaitu baca dan fikirkan. Baca dan fikirkan berhubung dengan kesan mempercayai sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Bila mana seseorang itu beriman kepada sifat iradah Allah Subhanahu wa taala ini, dia akan sudah pasti akan memberi kesan sesuatu yang baik. Bila kata kesan mempercayai sifat iradah Allah taala itu merupakan satu sifat ataupun hasil yang baik pada diri seseorang bila mana dia beriman dengan sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Iradah yang kita sebut dahulu bermaksud kehendak ataupun Allah Taala yang maha menentukan segala-galanya. Baik. Para pelajar boleh melihat pada muka surat 9, iaitu berhubung dengan kesan mempercayai sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesan mempercayai sifat iradah Allah Subhanahu wa taala iaitu pertamanya meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, redha di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita ada sikap untuk berusaha, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya, mempunyai keyakinan diri, yakin sungguh-sungguh pada diri masing-masing. Dan yang kelimanya disebut di sini kesan mempercayai sifat iradah Allah Subhanahu wa taala itu ialah sabar menghadapi cabaran yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca dan fikirkan satu-satu. Yang pertama, yang dikatakan kesan mempercayai sifat iradah Allah Subhanahu wa taala itu boleh membawa kepada meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang bersifat iradah, yang menentukan segala-galanya, berarti kita pada diri kita ni kita tidak memiliki apa-apa kekuasaan, apa-apa kemampuan, melainkan semua gerak-geri kita, semua tingkah laku kita ini adalah di bawah kekuasaan, di bawah iradah Allah Subhanahu wa taala, iaitu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tentu bagi orang yang beriman mestilah dia meyakinkan dirinya sungguh-sungguh bahawa semua yang berlaku ke atas dirinya adalah di atas kehendak ataupun iradah Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ianya bersungguh-sungguh yakin di atas ketentuan ataupun ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah menjadikan dia orang yang boleh mempertingkatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keduanya dia redha di atas ketentuan Allah. Bila mana dia beriman dengan
iradah Allah, iaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi redha di atas segala ketentuan yang Allah Taala datangkan kepadanya. Apa yang berlaku ke atas dirinya, dia yakin itunya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ada baiknya dan ada buruknya. Ada baik pada dirinya dan ada buruk pada dirinya, dan semuanya dia redha. Redha inilah satu maqam ataupun kedudukan yang tinggi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita redha ataupun kita bersedia menerima apa saja ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiganya berusaha, berikhtiar dan bertawakal. Bila mana seseorang itu beriman di atas sifat iradah Allah Subhanahu wa taala, dia mestilah memiliki sifat iaitu untuk berusaha dan berikhtiar. Kemudian dia kena bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hubung kait dengan masalah kita beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebab itulah orang yang mempercayai iradah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menentukan segala-galanya. Namun begitu kita diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha dan berikhtiar. Berusaha dan berikhtiar adalah ruang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana kita sebut, kalau kita bercita-cita untuk menjadi pandai, kita mesti belajar terlebih dahulu. Kalau kita bercita-cita untuk menjadi orang yang kaya, orang yang senang, kita kena berusaha untuk mencari rezeki. Bukan kita duduk diam berpeluk tubuh saja. Kekayaan tidak akan datang bergolek begitu sahaja. Maksudnya orang yang percaya, kesan daripada dia beriman dengan sifat iradah Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersungguh-sungguh berusaha dan berikhtiar, kerana Allah Taala tak akan beri secara percuma kepada kita. Mesti ada suatu sebab yang kita akan mencapai maksud dan cita-cita kita melalui usaha dan ikhtiar. Kemudian kita bertawakal, yakni berserah segala usaha dan ikhtiar kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap atau sifat yang akan terhasil daripada seseorang itu bila mana dia beriman dengan sifat iradah Allah, sifat yang menjadikan Allah menentukan segala-galanya. Baik, yang keempatnya, orang yang beriman daripada sifat iradah Allah Subhanahu wa taala, dia akan mempunyai keyakinan dirinya, yakin sungguh-sungguh pada dirinya, kemampuan yang ada pada dirinya, dia yakin kemampuan yang ada pada dirinya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia akan berusaha bersungguh-sungguh di atas keyakinan yang ada pada dirinya untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala yang kita bicarakan dahulu. Baik, yang kelimanya, orang yang mempercayai sifat iradah Allah Subhanahu wa taala, dia akan sabar menghadapi segala ujian dan cabaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia yakin bahawa semua yang berlaku itu di atas iradah Allah, di atas kehendak Allah, di atas ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia sabar jika sekiranya apa yang berlaku ke atas dirinya itu merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahawa sabar itu adalah sebahagian daripada ganjaran pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya kalau sekiranya dia bersabar di atas ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malahan jika sekiranya dia tidak sabar, dia akan menjadi orang yang berputus asa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi orang yang keluh kesah di atas kehidupannya, tidak senang dengan kehidupannya. Pasal apa? Dia tidak punya sifat sabar dan tidak redha di atas ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sepatutnya apa yang ada dalam pemikiran kita bila mana kita beriman di atas sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Saya mengharapkan para pelajar mencatatkan nota ini dalam buku tulis kamu, iaitu kesan mempercayai sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah sekadar itulah untuk pelajaran pagi ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.